Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan mengenai teori tingkah laku oleh B.F. Skinner dan juga Albert Bandura bagi menyiapkan tugasan kumpulan yang telah diberikan oleh pensyarah kami iaitu Dr. Rusli bin Busu. Nama saya Nura Aizadur Adila binti Muhammad Tamizi. Nombor metrik ialah 279284. Okey, saya akan membentangkan untuk bahagian pengenalan teori tingkah laku. Teori tingkah laku merupakan satu pendekatan terhadap pengujian, penilaian dan juga perubahan tingkah laku yang menekankan terhadap perkembangan tingkah laku yang bersesuaian tingkah laku profesional dan mengurangkan tingkah laku yang tidak sesuai dalam kehidupan seharian. Okey, teori tingkah laku telah bermula pada lewat tahun 1950-an. Teori ini tidak seperti teori-teori psikoterapi yang lain kerana konsep asas yang ditekankan dalam teori ini berlandaskan eksperimen psikologi dan mengkaji proses-proses pembelajaran manusia serta haiwan jika dibandingkan dengan teori yang lain seperti teori psikoanalisis yang memberi penekanan terhadap falsafah. Perkembangan asas teori tingkah laku telah diasaskan oleh B.F. Skinner dari Harvard University dan Albert Bandura yang menggunakan teori pembelajaran sosial berlandaskan pendekatan dan pengaruh sosial. Pendekatan-pendekatan yang diperkenalkan ini telah memperkembangkan lagi konsep-konsep sedia ada dalam teori ini dan telah menjadikan teori ini semakin berjaya mengatasi kesukaran yang dialami oleh individu di dunia. Objektif bagi teori ini ialah yang pertama, mengetahui dengan lebih mendalam mengenai konsep utama dan falsafah dalam teori kaunseling. Tujuan utama objektif ini dilakukan adalah agar setiap ahli kaunseling dapat memahami dengan lebih mendalam tentang konsep teori dan pelapor sesuatu teori itu. Hal ini kerana ia adalah tunjang utama untuk melahirkan keberkesanan sesi yang dijalankan. Okey, untuk teori ini, ia sangat mudah untuk dikuasai dan difahami. Oleh itu, ia menjadi kewajipan setiap seorang kaunselor untuk menguasai teori-teori psikoterapi agar profesional kaunselor cekap dan berkesan. Objektif yang kedua ialah dapat mengetahui untuk membuat tindakan rasional dengan penggunaan teori. Okey, hal ini kerana sebagai seorang kaunselor kita perlu menitikberatkan tentang tindakan yang rasional semasa sesi kaunseling berlangsung. Okey, kesesuaian penggunaan teori ini adalah sangat penting bagi memastikan sesi berjalan dengan sempurna dan berkesan. Objektif yang ketiga ialah dapat mengenal pasti teori-teori kaunseling dan psikoterapi. Ia adalah bertujuan untuk menguasai dan memahami tentang tindakan yang dilakukan oleh klien melalui penggunaan teori ini. Malahan, pelbagai teori kaunseling yang perlu difokuskan dan mempunyai usaha untuk memahaminya dengan lebih mendalam supaya dapat membantu kaunselor untuk memberi sepenuh tumpuan terhadap apa yang ingin dikongsi oleh klien. Oleh itu, pengetahuan dan penguasaan tentang teori ini amat penting untuk dikuasai oleh semua kaunselor. Teori tingkah laku ini terdiri daripada dua orang tokoh iaitu B.F. Skinner dan juga Albert Bandura. Tokoh utama bagi teori tingkah laku ini ialah B.F. Skinner. Beliau telah dilahirkan di Pennsylvania pada tahun 1904. Beliau merupakan anak pertama daripada dua orang adik-beradik, tetapi adik lakinya telah meninggal dunia ketika berumur 16 tahun. Beliau berasal daripada sebuah bandar kecil dan memiliki sebuah keluarga yang bahagia, akrab dan stabil. Dalam mendidik anak-anak, ibu bapa Skinner tidak menggunakan hukuman fizikal seperti memukul atau sebatan. Bapa Skinner merupakan seorang peguam manakala ibunya seorang suri rumah yang bijak. Beliau telah mendapat gelar ijazah kesusasteraan dalam bahasa Inggeris di Hamilton College dan telah menamatkan pengajiannya pada tahun 1926. Beliau sangat berminat untuk menjadi seorang penulis dan telah menghantar beberapa puisi serta cerpen kepada syarikat penerbitan untuk disiarkan di akhbar. Namun, beliau telah berhenti dalam penulisan artikel dan telah berpindah ke Greenwich, New York City sebagai bohemian. Okey, pada tahun 1931, beliau telah mendapat anugerah ijazah Doktor Falsafah. Setelah itu, beliau telah mengajar di beberapa buah universiti dan telah kembali semula mengajar di Universiti Harvard. Okey, pada tahun 1945, beliau telah berhijrah ke Bloomington, India dan telah dilantik sebagai pengerusi psikologi departemen di sana. Pada tahun 1948, beliau telah dijemput untuk ke Harvard. Beliau telah menghabiskan sisa-sisa hidup beliau di sana sehingga hembusan nafas akhir. Beliau merupakan seorang yang sangat aktif dalam pelbagai bidang seperti penulisan buku, sebagai pembimbing bakal-bakal doktor dan juga melakukan kajian-kajian. Okey, walaupun beliau tidak berjaya dalam penulisan puisi dan juga cerpen, namun beliau telah terpilih sebagai salah seorang penulis buku psikologi terbaik dan salah satu buku beliau ialah Wallen 2. Okey, pada 18 Ogos 1990, beliau telah meninggal dunia akibat penyakit leukemia. Tokoh yang seterusnya ialah Albert Bandura. Beliau telah dilahirkan pada 4 Disember 1925 di Munday, Northern Alberta, Kanada. Beliau merupakan anak bongsu daripada 6 adik-beradik yang berketurunan Eropah Timur.
Beliau telah menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja di desa dan juga mendapat pendidikan di sana. Okey, semasa di University of British Columbia, beliau telah menaiki bas awal kerana terpaksa berebut dengan pelajar jurusan lain, memandangkan kelas pengenalan psikologi adalah satu-satunya kelas yang paling awal diadakan di universiti tersebut. Okey, kemudian beliau telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Iowa dan beliau telah banyak terpengaruh dengan Kenneth Spence, iaitu seorang pakar psikologi pembelajaran yang sangat terkenal. Pada tahun 1949, beliau telah melanjutkan pelajaran dalam jurusan psikologi di Universiti British Columbia sehingga mendapat gelaran master dalam bidang psikologi pada tahun 1951. Dan seterusnya beliau telah memperolehi PhD dengan gelaran doktor. Pada tahun 1952, beliau telah menamatkan kursus kedoktorannya dalam bidang psikologi klinik. Seterusnya, Bandura telah menamatkan praktikumnya di Wichita Jordan City dan telah berkhidmat di Universiti Stanford sebagai seorang tenaga pengajar. Okey, seterusnya beliau telah berkahwin dengan Virginia Vance, iaitu seorang guru di Kolej Kejururawatan. Pada tahun 1964, beliau telah dilantik sebagai profesor dan telah diberi anugerah sebagai American Sociological Association untuk Distinguished Scientific Contribution. Okey, Bandura telah meneliti tentang agresif pembelajaran sosial dan mengambil Richard Walters, iaitu muridnya yang pertama mendapat gelaran doktor sebagai pekerja di makmalnya. Okey, beliau sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, iaitu Social Learning Theory yang merupakan konsep dalam aliran behaviorism yang memfokuskan kepada komponen kognitif dari pemikiran dan juga pemahaman. Itu sahaja daripada saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nufara Anis binti Jamaluddin, nombor matrik 279777 akan menerangkan bahagian pandangan tentang sifat semua jadi manusia. Yang pertama, teori ini berpandangan bahawa manusia yang dilahirkan ke dunia ini adalah bersih dan juga suci dan berada dalam keadaan yang masih kosong. Hal ini bermaksud pembentukan sifat dan tingkah laku manusia itu dibentuk hasil daripada penerimaan tekanan atau keadaan persekitaran yang diterima ke atas manusia itu sendiri. Manusia juga dianggap sebagai makhluk yang sanggup menerima apa jua pengaruh persekitaran yang diperolehi dari sekelilingnya, di mana pengaruh persekitaran ini mampu membentuk tingkah laku seseorang manusia. Yang kedua, teori ini juga berpandangan bahawa manusia ini tidak sepenuhnya dilahirkan sebagai manusia yang memiliki sifat jahat ataupun yang bersifat baik. Hal ini bermaksud manusia itu akan cenderung untuk memiliki pelbagai jenis tingkah laku di mana tingkah laku ini terhasil melalui apa jua pengalaman yang dilalui sepanjang hidup. Pengalaman ini akan menyebabkan manusia itu berpotensi untuk mengubah sebarang tingkah laku yang dimilikinya atau mewujudkan sesuatu tingkah laku yang baru. Sebagai contoh, pengalaman yang pahit akan menyebabkan manusia itu cenderung untuk mewujudkan tingkah laku yang negatif seperti pendiam ataupun agresif. Manakala pengalaman yang baik akan cenderung mewujudkan tingkah laku yang positif ke atas manusia itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahagian andaian asas dan prinsip teori. Yang pertama, andaian asas mengenai teori ini adalah tingkah laku manusia adalah sesuatu yang boleh dipelajari dari faktor-faktor situasi dan juga dari dalam organisma. Semua tingkah laku manusia ini boleh dikekalkan, diwujudkan, dipelajari dan juga boleh dihapuskan. Hal ini dengan menggunakan beberapa kaedah dapat membantu dalam membentuk sebarang tingkah laku. Melalui kaedah penegahan, iaitu tingkah laku yang diberikan penegahan positif akan menyebabkan tingkah laku itu cenderung untuk berulang atau dikekalkan. Yang kedua, andaian asas teori ini juga adalah semua tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang manusia itu adalah disebabkan oleh rangsangan dan dibentuk oleh gerak balas. Hal ini bermaksud rangsangan yang diterima melalui persekitaran akan menyebabkan berlaku gerak balas oleh manusia. Contohnya, manusia menerima rangsangan melalui media sosial dan cenderung untuk melakukan aksi yang dilihat melalui media tersebut. Yang ketiga, terdapat 6 karakteristik utama yang boleh difahami dalam terapi ini, iaitu yang pertama, teori ini berdasarkan prinsip dan prosedur yang terdapat dalam kaedah saintifik. Yang kedua, membantu klien untuk berhadapan dengan masalah dan memahami faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Yang ketiga, membantu klien untuk memainkan peranan yang lebih aktif dengan melakukan tindakan yang lebih terperinci dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi.
Yang keempat, pendekatan tingkah laku ini juga menjangkakan bahawa sebarang perubahan tingkah laku manusia boleh berlaku tanpa disedari. Yang kelima, fokus yang diberikan dalam terapi ini adalah menilai tingkah laku yang nyata dan yang tidak nyata secara langsung, mengenal pasti masalah serta menilai perubahan. Dan yang keenam, rawatan intervensi boleh dilakukan kepada klien. Sekian sahaja daripada saya akan meneruskan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nusyarah binti Yahya, nombor matrik 277611. Saya akan membentangkan berkaitan dengan matlamat teori, peranan kausula dan proses teori. Yang pertama ialah matlamat teori. Matlamat teori tingkah laku ini dijelaskan secara terperinci. Klien membantu kaunselor untuk menggunakan prosedur dan teknik bagi mengubah tingkah laku. Kaunselor dan klien menentukan tingkah laku yang dilakukan baik atau tidak. Matlamat juga berdasarkan kepada pembelajaran lampau. Pembelajaran lampau mempunyai kaitan dengan situasi yang sama dan pernah dialami oleh klien. Tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh motivasi semasa dan kesannya terhadap persekitaran sekeliling. Yang ketiga ialah perubahan, pengubahsuaian dan penyingkiran tingkah laku diberi fokus. Perkara tersebut ditetapkan bersama dengan kaunselor dan klien. Dalam mencapai matlamat, terdapat 4 langkah iaitu mendefinisikan masalah, mendapatkan sejarah perkembangan, mengukuhkan matlamat yang spesifik dan menentukan kaedah yang sesuai untuk berubah. Yang kedua adalah peranan kaunselor. Kaunselor berperanan sebagai perunding cara, guru, penasihat, perasan dan fasilitator. Kaunselor bertindak untuk memberi perhatian dan tumpuan terhadap proses tingkah laku yang berlaku. Kaunselor membantu klien untuk mempelajari sesuatu yang baharu, melakukan penyesuaian terhadap segala tindakan, mengubah suai atau menyingkirkan perilaku yang adiktif dan maladiktif. Tindakan ini bergantung kepada kaunselor sama ada akan melakukan sesi kaunseling secara aktif ataupun tidak. Peranan kaunselor yang seterusnya adalah menjalinkan hubungan yang baik dengan klien. Dengan adanya hubungan yang baik antara kaunselor dengan klien akan menimbulkan sikap bekerjasama antara kaunselor dan klien. Proses kaunseling dalam terapi tingkah laku ini memerlukan kerjasama yang erat antara klien dengan kaunselor. Kaunselor juga mesti memahami diri seorang klien dan memiliki kepercayaan daripada klien supaya dapat mengubah tingkah laku klien. Peranan yang terakhir ialah kaunselor memerlukan penerimaan yang positif daripada klien. Hal ini dapat mengelakkan daripada halangan bagi mendapatkan pengumpulan maklumat dengan mudah. Maklumat klien yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai data-data asas yang bertujuan untuk menganalisis masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh klien. Kaunselor memerlukan pemikiran yang sangat mendalam bagi memahami dan menenangkan klien sekiranya terjadi sesuatu yang tidak diingini. Terdapat 4 proses teori. Yang pertama ialah mengenal pasti dan menilai masalah atau tingkah laku. Kaunselor perlu mengenal pasti dan menilai masalah atau tingkah laku yang telah dialami oleh klien. Sesi kaunseling akan berjalan dengan lancar dan kaunselor dapat memahami masalah dan tingkah laku yang dihadapi oleh klien. Yang kedua ialah membentuk matlamat perubahan tingkah laku. Kaunselor membantu klien untuk membentuk matlamat perubahan tingkah laku yang ingin dicapai. Klien dapat membuat perubahan tingkah laku daripada tidak baik kepada baik. Yang ketiga ialah membuat penilaian dan rawatan. Dalam teori ini, proses penilaian dan rawatan berlaku secara serentak. Klien sendiri yang akan menentukan perancangan rawatan yang bersesuaian dengan diri mereka. Dalam pemilihan teknik rawatan pula, kaunselor boleh memilih atau menggabungkan mana-mana teknik dalam perubahan tingkah laku. Yang terakhir ialah menilai keberkesanan pemilihan teknik rawatan dan tugasan yang diberikan. Klien dapat mempelajari kaedah yang berkesan untuk mengenal pasti dan menghadapi apa jua cabaran terhadap pelaksanaan tingkah laku baru. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nura Syafiqah akan menerangkan tentang teknik-teknik yang berkaitan dengan teori tingkah laku. Teknik-teknik yang terdapat dalam teori tingkah laku ialah teknik systematic desensitization. Teknik ini diperkenalkan oleh Wolff pada tahun 1958. Teknik ini merujuk kepada satu cara yang boleh digunakan kepada klien yang menghadapi kebimbangan yang melampau. Teknik ini mengandungi langkah-langkah yang tersendiri, iaitu langkah pertama ialah langkah relaksasi.
Langkah yang kedua ialah anxiety hierarchies dan langkah terakhir ialah sensitization. Langkah-langkah ini akan diulang sehingga klien dapat melawan perasaan tersebut supaya mereka tidak lagi rasa takut. Teknik kedua yang terdapat dalam teori tingkah laku ini ialah teknik imaginary flooding. Secara umumnya, teknik ini kelihatan seperti ada persamaan dengan teknik systematic desensitization. Namun pada hakikatnya, terdapat perbezaan antara dua teknik ini, di mana teknik imaginary flooding ini ialah dilakukan secara beransur-ansur, manakala teknik systematic desensitization yang merupakan teknik yang dilakukan secara begitu kerap. Teknik ini juga dilakukan untuk mengurangkan rasa kebimbangan seperti mana yang telah diterangkan dalam teknik pertama tadi. Teknik yang keempat yang terdapat dalam teori tingkah laku ini ialah teknik modeling. Teknik modeling ini merupakan satu teknik di mana klien akan melakukan pemerhatian terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang sekelilingnya. Kebiasaannya, teknik ini melibatkan golongan kanak-kanak yang berada dalam fasa awal perkembangan. Menurut Bandura, teknik modeling ini mempunyai 5 fungsi asas, iaitu mengajar, mentangkas, motivasi, mengurangkan kebimbangan dan menawarkan. Teknik yang kelima pula ialah teknik tingkah laku kognitif, di mana teknik ini terbahagi kepada 2 kaedah, iaitu kaedah self-instructional dan inokulasi tekanan. Kaedah self-instructional diperkenalkan oleh Donald yang melibatkan pendekatan tentang pengurusan diri. Kaedah inokulasi tekanan pula merujuk kepada klien yang didedahkan dengan tekanan terhadap rangsangan dan tekanan sistem biologikal individu yang ditekankan secara serentak. Melalui tekanan tersebut, individu akan berjaya mengatasi ketakutan mereka dengan mengubah cara pemikiran mereka secara lebih terbuka. Saya juga akan menerangkan tentang konsep teori yang terdapat dalam teori tingkah laku ini. Konsep pertama ialah konsep laziman operan. Konsep laziman operan merupakan konsep yang diterangkan dalam teori laziman operan yang diasaskan oleh B.F. Skinner. Konsep laziman operan merujuk kepada satu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan dalam kehidupan secara sistematik. Tingkah laku yang terbiasa berubah sistemnya daripada sistem yang lama kepada sistem yang baru mengikut keadaan semasa. Konsep ini memfokuskan kepada 2 aspek yang berbeza, iaitu sebab dan akibat. Konsep yang kedua ialah personality. Konsep ini merujuk kepada tingkah laku individu yang terbentuk apabila individu itu terdedah kepada pengaruh persekitaran. Pada asalnya, manusia adalah bersifat neutral, di mana tidak mempunyai sifat baik atau buruk, tetapi setelah individu terdedah kepada pengaruh persekitaran, individu tersebut mula berkembang sehingga terbentuklah personality yang tersendiri. Konsep ketiga yang terdapat dalam teori tingkah laku ini ialah konsep peneguhan. Konsep peneguhan ini terbahagi kepada 2 kategori, iaitu konsep peneguhan negatif dan peneguhan positif. Peneguhan positif yang bermaksud individu yang menerima kebaikan melalui tindakan yang dilakukannya. Manakala peneguhan negatif pula bermaksud individu yang menerima kesan negatif hasil daripada tindakan tersebut. Dalam erti kata lain, individu yang menerima peneguhan positif ini memperolehi manfaat atau kebaikan. Manakala individu yang mendapat peneguhan negatif pula ialah individu yang mendapat hukuman daripada tindakan masing-masing. Konsep yang keempat pula ialah konsep penghapusan. Konsep penghapusan merujuk kepada suatu tingkah laku yang terhapus atau terhenti. Kebiasaannya, tingkah laku ini terhenti disebabkan oleh faktor pengabaian. Seterusnya, konsep kelima yang terdapat dalam teori tingkah laku ini ialah konsep pembezaan. Konsep pembezaan ini terdapat dalam teori tingkah laku apabila individu dapat menganalisis dan menentukan keadaan situasi. Individu dapat berfikir untuk membezakan setiap tingkah laku berdasarkan keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Konsep yang keenam pula ialah konsep pembentukan, di mana konsep ini berlaku apabila individu menunjukkan tingkah laku, mempelajari peneguhan, penghapusan dan pembezaan secara sekaligus. Akhir sekali ialah konsep pembelajaran melalui pemerhatian. Konsep ini merupakan konsep yang paling ketara dalam teori tingkah laku seperti mana yang ditunjukkan dalam teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khalijah binti Mulkam, nombor matrik 279954.
Okey, saya akan membentangkan tentang aplikasi teori dalam setting silang budaya, kelebihan dan kelemahan teori tingkah laku dan kesimpulan. Baik, saya mulakan terlebih dahulu dengan aplikasi teori dalam setting silang budaya. Teori tingkah laku ini sesuai untuk diaplikasikan di negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai budaya, agama dan bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Hal ini kerana fokus utama teori ini adalah menganalisis masalah tingkah laku manusia. Kaunselor atau ahli terapi perlu menjalankan analisis kefungsian ke atas tingkah laku bermasalah klien dengan mengambil kira konteks budaya dan keadaan situasi atau persekitaran klien. Kaedah rawatan yang ditentukan perlulah bersesuaian dengan klien. Kaunselor juga perlu peka terhadap perbezaan individu dan budaya klien. Seterusnya, kelebihan dan kelemahan teori. Seperti teori-teori yang lain, teori tingkah laku juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Antara kelebihan teori tingkah laku ialah telah dibuktikan secara saintifik keberkesanan teori ini. Seterusnya, keberkesanan teori ini dalam merawat masalah klien jelas terbukti. Hal ini dapat dibuktikan dengan masalah tingkah laku yang berjaya dirawat seperti kecelaruan panik, kecelaruan, kerisauan, fobia, pengurusan berat badan, pengurusan masa dan banyak lagi. Hal ini menyebabkan teori ini diaplikasikan dengan lebih meluas dalam pengamalan terapeutik. Selain itu, teori ini juga mengutamakan faktor persekitaran klien dalam mempengaruhi berlakunya masalah tingkah laku dan kesan tingkah laku tersebut. Seterusnya ialah kelemahan teori tingkah laku. Antara kelemahan teori ini ialah sekiranya penggunaan teknik-teknik tidak dipraktikkan dengan betul, mungkin akan memberi mudarat kepada klien. Oleh itu, kaunselor atau ahli terapi, terutamanya yang masih baru dan kurang berpengalaman, perlu berhati-hati dalam mengaplikasikan teknik dalam pendekatan ini. Selain itu, tumpuannya lebih kepada aspek tingkah laku berbanding faktor lain yang mungkin memberi impak kepada masalah klien. Contohnya, aspek kerohanian dan hubungan kekeluargaan klien juga perlu diberikan perhatian supaya masalah klien dapat diselesaikan secara menyeluruh. Kesimpulannya, teori tingkah laku ini merupakan teori tradisi yang mengalami perkembangan positif sejak diperkenalkan. Bermula daripada pembelajaran klasikal dan operan, teori ini berkembang menjadi lebih efektif dalam memahami dan merawat masalah tingkah laku klien. Teori ini dapat membantu klien yang mempunyai masalah psikologi seperti kecelaruan, kerisauan dan masalah biologi seperti tekanan darah tinggi. Kaunselor boleh mengiterasikan pelbagai teknik perawatan dalam merawat masalah yang dihadapi oleh klien mengikut kesesuaian klien. Oleh itu, teori ini sangat sesuai untuk diaplikasikan kepada klien yang mempunyai pelbagai latar belakang budaya dan persekitaran yang berbeza. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.